guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Pada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni macam korang tengok dekat title, Cik Siti nak buat makeover dekat bahagian depan. Okay, tak adalah buat makeover sangat. Cik Siti just macam tukar, buat sikit gardening macam tu. Lepas tu ada buat dekor raya sikit sebab lagi beberapa hari nak raya ni kan. So korang, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's start with the makeover. Dekat sini Cik T kemas dekat bahagian rumput ni, area dia tak berapa nak besar. So jadinya Cik T tak adalah panggil orang untuk mesin rumput kan. Cik T just cabut je sambil isi masa lapang dekat rumah ni. And then Cik T juga guna gunting yang Cik T beli dekat Mr. DIY. Rasanya gunting pokok sebenarnya ni, tapi Cik T guna untuk gunting rumput. And dekat sini tak adalah makan masa sangat sebab ruang dia tak besar kan. So sini kalau korang ada laman yang kecil-kecil, Cik T recommend guna gunting macam ni je. Gunting sendiri je, tak payah upah kan. Kalau upah dia macam mahal satu, tapi cepat tumbuh rumput ni. Jadinya sebab tu lah Cik T decide untuk gunting sendiri. Area depan rumah ni Cik T pernah buat video untuk makeover. Ada letak batu-batu ni, ada kayu dek ni, semua korang boleh tengok. Cik T akan letak link dekat atas ni. Tapi kali ni Cik T nak tukar design dia, and nak tukar batu-batu ni sebab batu putih dia macam cepat berkulat ke panggil ni. Dia macam hijau-hijau tu kan, melumut lah. So Cik T akan keluarkan batu-batu putih ni dulu pada tempat ni. Ni makan masa jugalah sebab banyak jugalah batu putih yang Cik T ada dekat depan ni. And batu putih ni Cik T beli dekat kedai nursery je dekat area rumah Cik T ni. Dia dalam satu bag tu dia ada dalam 2 kilo kot ke, Cik T tak pastilah, tapi harga dia dalam 20 macam tu lah, 11 ke 19, Cik T tak ingat lah, dah lama. Cik T beli dalam 3 bag dekat area rumah Cik T ni depan ni kan, dalam 3-4 bag. Saiz pun ada yang banyak saiz. Ni yang Cik T dah kumpul. Lepas tu Cik T akan letak klorok tau dekat dalam baldi ni supaya lumut-lumut tu hilang sendiri. Tak payah kita nak basuh satu-satu. Okey, ni depan ni macam ni. Kayu dek ni Cik T akan buang. Bukan buang, macam nak tukar design dia. Macam sekarang ni kan design dia macam straight kayu dia kan. Cik T akan tukar design lain. And then selain tu Cik T juga akan restain dia guna stain yang Cik T beli dekat Shopee, kod meranti tau. Okey, ni Cik T akan buang dulu. And then Cik T akan sapu dekat atas pelapik hitam ni. Pelapik hitam ni Cik T beli dekat Shopee. Dia untuk prevent daripada tumbuh rumput lah dekat bahagian atas bawah kayu dek ni kan. Kita nak bagi rumput tumbuh, so kita letak benda ni. Benda ni perlu tau. Kalau korang tak letak nanti susah lah, nanti tumbuh rumput apa semua. Kayu ni sebenarnya Cik T dah 2 tahun duduk rumah ni. So kayu ni lebih kurang dalam setahun lebih lah. Elok je lagi. Make sure korang just restain and letak minyak dalam setengah tahun ke macam tu lah, supaya kayu dia tahan lama. So ni dekat bawah pelapik hitam ni sebenarnya ada pasir. Cik T buat hari tu, just ratakan pasir. Lepas tu ni je lah, tambah wall deck ni. Okay, ni sesuai lah kalau korang duduk rumah sewa. Sebab Cik T ni rumah sewa kan, tak boleh lah letak simen memandai kan, nanti tuan rumah tak bagi ke apa kan. Korang boleh try guna teknik ni. Selain tu boleh lah juga kurangkan masa korang untuk potong rumput dekat depan rumah. So dekat sini Cik T buat pattern yang macam ni, silang-silang macam ni. Korang lah, korang nak pattern macam mana. So dekat sini Cik T dah basuh juga wall deck ni guna water jet sebelum ni, untuk kita memudahkan proses stain tu. Sebab kalau kita stain tak basuh kayu ni, nanti dia macam tak berapa nak lekat lah dia punya stain tu. So Cik T recommend korang basuh dulu dengan water jet, ataupun berus je kalau tak ada water jet kan. Tapi water jet memang senang lah kalau ada. Okey, ni dia stain yang Cik T guna. Nampak tak dah ada
yang Cik T guna tu, nampak balance dalam 2/3 ni. Cik T dah stain deck ni dalam 2 kali dah, tapi still banyak je. So korang boleh beli ni dekat Shopee. Cik T akan letak link dekat description box lah. Memang bagus gila lah kalau korang ada kayu-kayu macam ni nak stain bagi nampak baru kan. So korang buat je kat sini guna berus. Tak pun korang boleh guna kain lama, and then sapu je kat sini. Okay, ni Cik T buat dalam 1 layer sahaja. So korang boleh tengoklah Cik T buat kat sini. Senang je. Okay, bila dah siap dia akan jadi macam ni. Okay, ni kod meranti tau. Kalau korang nak warna yang lain, korang boleh pilih kod lain lah. Dia ada banyak gila pilihan stain colour. Okay, ni pokok lidah buaya yang Cik T nak tukar dia punya tanah sebenarnya. Sebab dia dah macam nak rosak pokok. Cik tak tahulah apa masalah pokok ni. Dia sebab dia jadi macam kuning-kuning. Walaupun dia macam dekat tengah hujan, selalu disiram, tapi dia still nampak macam nak mati. Jadi Cik T nak tukar dia punya tanah kat sini. Cik T ada beli tanah baru, and sebelum tu Cik T akan buang lah akar-akar yang lama ni kan. So tanah ni pun Cik T akan letak dekat area lain. Kita tak nak use tanah yang sama. So kat sini Cik T ada pasu ni. Cik T beli dekat Shopee juga. Cik T akan letak link. Kalau korang nak senang, korang boleh tengok dekat Instagram Cik T. Cik T ada letak link dekat area outdoor. Story save Cik T kan. Korang boleh tengok kat situ juga. Okay, bila dah siap tu korang boleh lah letak tempat asal. Ataupun korang nak letak tempat lain pun boleh kan. Cik T just nak letak tempat asal je sebab nampak cantik. Paling cantik letak dekat sini. So Cik T ada batu-batu hitam ni yang Cik T beli dekat nursery yang sama juga. Harga dia dalam 20 lebih ke macam tu lah. Dia agak mahal sikit batu hitam ni berbanding dengan batu putih tadi tu. Tapi Cik T tak nak bagi nampak dia berkulat and berlumut. Sebab tu Cik T beli yang batu hitam ni. Batu hitam ni dia jenis yang shining tau. Dia tak macam kasar. Sebab tu dia mahal sikit kot. So Cik T akan letak dekat area sini. Cik T perlukan dalam 3 juga, 3 bag. Saiz dia besar, so macam kita tak adalah perlukan banyak sangat batu. Nampak tak? Cik T beli kat sini ada 2 sebenarnya. So tak cukup, Cik T pergi lagi dekat nursery. Nasib baiklah nursery tu dekat je dengan rumah Cik T. Bolehlah beli lagi. Ada bahagian dekat sini ni macam tak cukup pelapik hitam tu kan. Jadi Cik T letak plastik. Plastik sampah pun sebenarnya boleh je kalau korang tak ada plastik hitam tu kan. Plastik hitam yang sampah yang agak tebal lah. So dia boleh tahan lama sikit. Kat sini Cik T letak batu-batu putih ni yang Cik T diawal sendiri. And then ni ada pelapik macam batu ni. Cik T beli dekat nursery yang sama juga. Jadi Cik T akan letak sekitar batu-batu ni juga supaya kita boleh cover plastik hitam tu kan. Next, Cik T ada lampu solar ni. Cik T beli dekat Mr. DIY. Harga dia dalam RM19. Yang ni dia RM19 ke RM12. Cik T lupa dah. Korang kena tengok haul Mr. DIY Cik T. Nanti Cik T akan buat lah video haul tu. So ni bagus lah. Yang ni lebih elok lah daripada yang sebelum ni Cik T beli yang harga dia dalam RM2, RM3 tu kan. Yang ni dia macam besar sikit saiz dia. And then cahaya dia tahan lama. Okay, ni dia bidai yang Cik T beli dekat Shopee. Harga dia dalam 180 macam tu kot, 200 sekali dengan shipping. So dia saiz dia agak besar lah, 5 kaki darab dengan 9 kaki. So korang boleh pilih saiz dia. And then jom kita buka. Cik T akan guna benda ni, cable tie. Okay, cable tie ni dah tak banyak dah, so tak cukup lah.
letak bidai ni, kita kena buka dulu tali dia ni supaya senang kita punya proses pasang tu kan. Sebab tali ni kita tak perlu pun, jadi korang boleh buang, simpan in case lah lain kali bidai ni korang nak letak dekat dinding ke apa kan. So ni cikti guna kabel tie je. Lagi cikti tolong kat sini korang kena buat dalam dua atas dengan bawah kan, supaya nanti dia tak jatuh ke, dia tak tercabut ke kan. Makin banyak kabel tie korang guna, makin kuat lah korang punya bidai ni. Ni cara rental friendly. Kalau korang duduk rumah sewa, tak nak letak dinding ke apa, boleh try cara ni. Cikti guna cara ni juga dekat area belakang rumah cikti. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok lah makeover dekat belakang rumah. Okay, ni ialah buluh kayu yang cikti beli dekat Mr. DIY. Cikti letak pelita. Pelita ni cikti beli kat Shopee. Sebelum ni cikti ada buat haul. And then cikti DIY cat dia warna putih sebenarnya, sebab nampak terlalu gold. Okay, lepas tu cikti letak sapu. And dekat area sini cikti nak letak batu-batu putih yang cikti dah rendam dengan klorok tau. Rendam dengan klorok tu make sure dalam 2 hari macam tu. And then tak ada air, tak ada campur apa-apa air lah. Jadinya batu tu akan bersih sendirilah. Tak perlu kita nak basuh satu-satu kan. Okay, ni ialah kayu macam pagar macam tu. Cikti beli dekat Lazada rasanya yang ni. Tapi Shopee ada je. Cikti akan letak link untuk Shopee. Ni cikti dah stain juga dia sebelum ni sebab dia nampak pudar kan. Jadi cikti dah stain dia. Okay, boleh letak dekat mana-mana lah, sesuai sangat sebagai decoration. Last sekali bolehlah kita sapu-sapu dekat area bawah ni. Biasa cikti akan sapu lah 2 hari sekali kan, sebab cikti ada banyak habuk kat sini. And then dekat area tepi ni cikti ada buat DIY tanam pokok dalam barrel. Wooden barrel ni cikti beli dekat rasanya RM1. Dia ada tempat jual barang-barang second hand tu kan, pre-love tu kan. So cikti beli kat situ. And then cikti ada letak tempat gantung lampu kat sini. Lampu tu cikti beli dekat Mr. DIY. So dekat sini cikti ada juga buat perubahan pasu bunga ni, tukar-tukar tempat supaya nampak lebih fresh lah. Cikti letak ni pasu cikti beli dekat Shopee. And then cikti letak batu-batu besar ni sebagai decoration juga. Dekat area tepi sana cikti ingat nak letak tukar pasu yang sama macam kelabu tu, tapi laki cikti tak sempat lagi nak tolong tukarkan. Ada je pasu tu. Okay korang, itu saja kita punya makeover untuk hari ni. Cikti tak buat banyak sangat makeover lah. Cikti just tukar-tukar sikit-sikit. Lepas tu video ni agak makan masa sebenarnya, sebab bulan puasa satu kan. Dia macam letih kan. Jadi macam delay kerja. Delay dia punya kerja tu. Lepas tu nak tunggu barang daripada Shopee lagi. So dia jadi macam makan masa lah. So korang, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys outside my next video. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bye.